Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam edisi malam 9 Ogos 2020. Berita utama, pembinaan anjung usahawan gedung dijangka dimulakan hujung tahun ini dengan kos sebanyak RM5 juta. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan semasa mengadakan lawatan kerja ke gedung di daerah Simbunyan pada Sabtu berkata projek tersebut akan dilengkapi dengan kemudahan e-dagang untuk pengusaha tempatan. Tambah beliau, turut disediakan tempat untuk berdagang, melatih dan memproses produk tempatan yang akan meningkatkan lagi taraf hidup masyarakat di kawasan tersebut. Beliau menambah, anjung tersebut yang terletak di kawasan tanah seluas 3.8 ekar itu akan menjadi mercutanda baru bagi kawasan gedung yang terletak kira-kira 27 km daripada Serian. Seterusnya, projek transformasi luar bandar RTP Bina Baru Surau Kampung Meritam dijangka siap hujung September ini. Menteri Budak Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, jangkaan awal projek itu dijangka siap adalah pada 30 Ogos ini, namun disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini telah memberi kesan terhadap projek tersebut. Kita bersyukurlah akhirnya penduduk Kampung Meritam ini yang jumlah rumahnya dalam lingkungan 60 buah akan mempunyai sebuah surau yang barulah yang boleh memuatkan insya-Allah dalam 70 ataupun 80 orang jemaah mengikut keadaan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek Surau Kampung Meritam pada Sabtu. Tambahnya, pada tahun ini sebanyak 24 projek RTP tahun 2020 akan dicabut undi. Bulan ini nanti kita akan mengadakan proses cabut undi untuk 14 projek. Daripada 24, 14 pada bulan ini, tinggal 4 buah lagi. Dan insyaAllah akan diadakan cabut undi pada bulan September. Projek-projek RTP ini tempoh jangka untuk menyiapkan dalam 3 hingga ke 6 bulan bergantung pada jenis projek dan kos projek. Dalam majlis berasingan, Dr. Abdul Rahman berkata, aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dalam Festival Kesenian Islam akan dilaksanakan setiap minggu. Tujuan Festival Kesenian Islam ini adalah untuk kita menghidupkan semula kesenian Islam kata inilah. Yang kita kenal pasti khat, kemudian nasyid, lagu-lagu dakwah, memanah pun masuk je. Tahniah kepada penganjur, jawatankuasa dan Persatuan Qurak sebagai tuan rumah kerana dapat menganjurkan kesenian khat, iaitu satu kaligrafi khusus seni khat dan tulisan Jawi sebagai lambang dan identiti Islam dan masyarakat Melayu Islam. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Bengkel dan Pertandingan Seni Khat di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang pada Sabtu. Bengkel kesenian khat itu telah berlangsung selama sehari dan disertai 50 orang peserta. Laporan berikutnya, ibu bapa perlu hadir dalam menyertai program dan aktiviti yang dianjurkan pihak sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Ripin Lamat berkata, ini secara langsung menjadi penentu kepada kecemerlangan anak-anak di sekolah. Saya berharap ibu bapa apabila ada program-program di sekolah yang melibatkan kepentingan anak-anak kita, sama-samalah kita hadir. Tak kiralah si ibu kah, yang bapa kah, ambil masa sedikit, masa keemasan kita itu untuk memberi semangat dan dorongan kepada anak-anak kita. Beliau berkata demikian dalam majlis pembukaan rasmi Dewan Sekolah serta majlis penyampaian inisiatif pelajar cemerlang PT3 di Dewan Seri Tunku, SMK Taman Tunku Miri pada Sabtu. Dalam majlis itu, Ripin turut mengumumkan peruntukan RTP tahun 2021 berjumlah RM32,000 kepada pihak sekolah untuk menaik taraf Dewan dengan kemudahan tambahan lain. Kini beralih ke laporan dari Jemoreng.
Jemoreng bakal menyaksikan pelbagai pembangunan infrastruktur dengan pembinaan jambatan Batang Igan yang akan melengkapkan laluan jalan penghubung kedua Sarawak. Adun Jemoreng Dr. Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, jambatan yang dijadualkan siap pada 2024 itu adalah sebahagian daripada peruntukan kerajaan negeri dalam menyediakan pembangunan untuk kawasan itu. Projek Jambatan Igan akhirnya dapat dilancarkan dan akan terus berjalan kerja selama 42 bulan dijangka siap pada tahun 2024 yang akan datang. Ini adalah suatu anjakan yang besar kepada pembangunan di kawasan DUN N44 Jemoreng dan kita berharap penduduk di kawasan ini bersabar sewaktu proses pembinaan itu nanti. Kerana apabila telah selesai pembinaan itu nanti, maka segala masalah konektiviti di kawasan ini akan dapat diselesaikan. Bercakap pada media di Matu pada Sabtu, beliau juga berkata pembangunan lain yang sedang dilaksanakan di kawasan itu termasuk projek pembinaan penjabat daerah Matu Baharu, Jalan Igan, Pantai Kuala Igan, Jalan Igan, Rumah Panjang Sungai Ilas dan Kampung Sungai Sah dan Dewan Igan. Tambahnya, jaringan jalan raya yang menghubungkan kawasan itu ke bandar utama menjadi faktor utama kepada pembangunan rakyat. Kita berharap pihak kerajaan akan terus meluluskan banyak lagi permohonan-permohonan pembangunan untuk kita memastikan taraf hidup masyarakat di kawasan luar bandar dapat ditingkatkan dan apabila konektiviti dengan kawasan bandar utama dapat diwujudkan, aktiviti ekonomi penduduk kampung dapat meningkat. Di samping peluang-peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Terdahulu, beliau menyertai lawatan kerja Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing bagi meninjau projek pembinaan lapangan terbang Mukah, Jalan Oyak Igan, tapak pembinaan Jambatan Batang Igan, projek pembinaan Pejabat Daerah Matu Baharu, tapak projek rumah kedai konkrit Pekan Matu dan cadangan projek pembinaan jalan penghubungan kawasan Kebuau, Matu ke Sibu. Seterusnya mengenai program ziarah UKAS bagi kawasan Dun Batu Kitang. Program tersebut telah disempurnakan oleh Adun Batu Kitang Lo Keciang di Dewan Serbaguna Kampung Emperor Betong pada Sabtu. Berucap ringkas dalam program itu, Lo Keciang merakamkan penghargaan kepada pihak UKAS di atas penganjuran program tersebut. Jelasnya, sumbangan yang disampaikan kepada golongan sasar juga sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka yang memerlukan. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.